وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan limpah kurnianya kita sama-sama dapat hadir ke usrah kita, majlis usrah kita pada petang ini. InsyaAllah kita akan sambung perbahasan hadis yang keempat ya, iaitu kita masih lagi membahaskan tentang peringkat kejadian manusia dan kesudahannya dalam hadis yang hadis 40 ya, matan hadis 40, iaitu hadis yang keempat, yang mana hadis ini diriwayatkan daripada Abi Abdurrahman ya, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Jadi hadis ni telah bahaskan pada pada usrah kita yang lalu tentang peringkat kejadian manusia dan juga kesudahannya, yang mana kita dah tengok bagaimana di sana ada beberapa peringkat kejadian ataupun perkembangan janin ya di dalam rahim seorang ibu, yang mana asal kejadian kita iaitu Abul Bashar kita, iaitu Nabi Allah Adam AS. Allah ciptakan daripada tanah, kemudian anak cucunya atau kata Bani Adam, keturunan Adam ini ada 7 peringkat, iaitu daripada nutfah kemudian kepada alaqah, kepada mudghah, kemudian kepada azam, kemudian kepada lahm, kemudian barulah akhirnya menjadi sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah hari ni kita masuk kepada perbahasan yang kedua. Kalau siapa yang ada kitab hadis 40 tu, muka surat 28, ataupun perbahasan yang kedua iaitu tentang tiupan roh ya. Jadi ulama bersepakat bahawa berlakunya tiupan roh kepada janin adalah setelah berlalunya 120 hari selepas persetubuhan di antara suami isteri, iaitu selepas sempurnanya 4 bulan dan masuk bulan yang kelima. Ini kewujudan janin dapat diketahui dengan penyaksian, iaitu penglihatan. Oleh itu segala hukum hakam disandarkan kepadanya seperti hukum istilhaq dan juga kewajipan memberi nafkah. Hukum hakam ini sabit kerana janin itu diyakini kewujudannya hasil dari pergerakan yang dirasa di dalam rahim. Oleh kerana itu juga hikmah iddah perempuan yang kematian suami ialah 4 bulan 10 hari, ialah untuk memastikan benar-benar bahawa rahimnya tidak mengandung janin suaminya yang meninggal setelah berlalunya tempoh tersebut tanpa menunjukkan tanda hamil ya. Jadi ulama membahaskan di sini ialah tentang bilakah roh itu ditiupkan ke dalam janin ya. Jadi ulama bersepakat bahawa berlakunya tiupan roh itu kepada janin iaitu setelah berlalunya 120 hari. Iaitu selepas maknanya berlaku persetubuhan di antara suami isteri, maknanya berlalu tempoh 120 hari. Maknanya 4 bulan ke atas itu akan ditiupkan roh. Apa tanda dia? Tanda maknanya ada dengan, kalau hari ni kita tengok
dengan adanya teknologi kan, maknanya boleh dengar degupan jantung, boleh tahu orang kata janin tadi hidup ataupun janin tadi mati, maknanya ada persaksian. Maknanya dengan teknologi yang ada pada hari ini maknanya wujud, tahu kewujudan janin tersebut. Walaupun kita tengok zaman dahulu tak ada orang kata tak ada mesin untuk tengok kan, tak ada mesin kan, tapi maknanya mereka ada menggunakan kaedah-kaedah yang tertentu untuk menunjukkan kewujudan janin di dalam rahim seseorang. Kenapa perlu? Sebab perkara ini sangat perlu, maknanya wujud janin dalam rahim seorang wanita itu sebab apa? Sebab di sanalah akan lahir beberapa hukum, disandarkan kepadanya beberapa hukum kan. Jadi maknanya saya kata hukum apa? Hukum dari sudut hukum pusaka. Kan hukum pusaka kan. Maknanya janin tadi akan dapat bahagian pusaka sekiranya ada ahli keluarga dia, misalnya kata bapa dia meninggal, maknanya kewujudan dia tu maknanya cukup, maknanya dengan adanya pergerakan dia, kemudian bila sampai masa dia lahir, maka dia berhak untuk mendapat orang kata pembahagian harta pusaka. Itu dan juga maknanya di situ juga ada hubung kait tentang apa? Tentang dari sudut kalau misalnya kata janin tadi gugur dalam usia sekian-sekian bulan. Maka di sana ada hukum-hukum yang tertentu. Kan? Contoh kata kalau janin tadi tak sempurna, kan? Maknanya tak cukup 4 bulan. Jika janin tadi tak cukup usia dia, tak cukup 4 bulan. Maka dari sudut kaedah fiqh dia di sana ada hukum dia. Kalau tak cukup 4 bulan, maka tak perlu dimandikan. Kan? Macamnya janin tadi jatuh, maknanya gugur, berlaku keguguran dalam usia 3 bulan. Contoh katakan dalam usia 3 bulan. Maka di situ bila kata janin tadi usia 3 bulan belum ditiupkan roh. Maka kat situ tak perlu dimandikan dia. Maknanya mungkin dia keluar dalam bentuk apa? Dalam bentuk ketulan darah kan. Seketul darah kan. Maka tak perlu mandi, tak perlu solat, tak perlu bagi nama, tak perlu diakikahkan. Itu contoh dari sudut mana janin janin tersebut. Dan sekiranya saya kata dia dah cukup, saya kata lahir, maknanya dia gugur dalam usia kandungan 6 bulan. 6 bulan dalam perut ibu dia. Kemudian dia gugur, maknanya gugur maksudnya dia tak lahir secara sempurna. Maknanya dia gugur tu maknanya mungkin dia mati di dalam kandungan ibu dia. Kalau misalnya kata janin tadi selepas tempoh dia selepas 4 bulan ke atas, di situ dia ada hukum yang lain pula. Tadi kalau tak cukup 4 bulan, tak perlu mandi, tak perlu solatkan, tak perlu bagi nama dan tak perlu diakikahkan. Tapi sekiranya katalah yang janin tadi berusia 6 bulan. 6 bulan ni dia dah cukup, sifat dia dah cukup. Dia dah ada, kata dah sempurna sifat dia, dah ada tangan, tangan dia dah ada cuma tangan dia tak apa, tidak terbuka lagi. Tangan dia rapat lagi. Dah ada jantina, dan di situ menunjukkan dah ada kata ditiupkan roh. Bila 6 bulan ni dah ditiupkan roh. Jadi maknanya dari sudut hukum fiqh, kalau yang baby itu maknanya dilahirkan dalam usia 6 bulan ataupun ibu dia keguguran dalam usia 6 bulan kan. Dalam 6 bulan dia dah apa? Dah rasa nak melahirkan anak. Jadi anak tadi 6 bulan meninggal kan. Maknanya meninggal keluar dah cukup sifat. Jadi ketika ini wajib janin ini dimandikan, dikafankan, disolatkan dan maknanya dimakamkan di kawasan perkuburan Islam dan juga maknanya diakikahkan ia. Diberi nama dan diakikahkan dia. Kan maknanya disebab apa? Dia dah ada cukup sifat dia dan dia ada tanda-tanda hidup sebelum dia kan. Jadi itulah maknanya sebab apa? Sebab itu dia telah pun ditiupkan roh. Maknanya 4 bulan ke atas dah ditiupkan roh. Jadi ada hukum-hukum yang berkaitan dengan apa? Hukum-hukum fiqh yang berkaitan dengannya ya. Dengan sebab itulah kita tengok iddah wanita ataupun perempuan yang kematian suami juga adalah apa? Iddah dia ialah 4 bulan 10 hari mengikut taqwim hijri. 4 bulan 10 hari tu ikut apa? Kalender hijrah ya, tahun hijrah bukan tahun Masihi.
Jadi bila ikut kalender hijrah ni tempoh iddah dia tu lebih pendek daripada ikut takwim Masihi ya. Jadi itu dia kan, maknanya iddah perempuan yang kematian suami ialah 4 bulan 10 hari. Kenapa tujuan? Apa tujuan? Maknanya diberikan iddah ataupun iddah bagi perempuan yang telah pun kematian suami itu 4 bulan 10 hari. Sebab ni lah berkaitan dengan apa? Supaya rahim dia tadi memang betul-betul kosong. Kan nak memastikan bahawa tak ada benih. Tak ada benih daripada suami dia yang terdahulu. Maknanya kalau dia nak berkahwin pun maknanya selepas habis tempoh iddah dia 4 bulan 10 hari. Ya, supaya apa? Supaya rahim dia tadi benar-benar bersih daripada apa? Daripada peninggalan benih daripada suami yang terdahulu. Supaya di situ nak membersihkan kandungan rahim seorang wanita. Itu hikmah kenapa perempuan yang meninggal, suaminya meninggal, maka dia kena beriddah selama 4 bulan 10 hari ya, mengikut takwim apa? Takwim hijrah ya, tahun hijrah ya. Kemudian apakah dia maksud roh ya? Roh ialah nyawa yang menghidupkan manusia. Roh, bila sebut roh ialah kita ni masih hidup ni sebab apa? Sebab kita masih ada roh. Roh ya masih ada bersama-sama dengan kita. Jadi roh ini akan berpisah dari kita untuk sementara waktu apabila Allah cabut. Bila kita mati maknanya roh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila roh tak ada tinggallah jasad. Jadi itulah berpisah antara roh dengan jasad. Jadi roh itulah yang bukan sebagai nyawa. Maknanya bila ada, maknanya nyawa ada, maknanya kita masih lagi hidup. Sebab masih lagi bernyawa kan. Sebab tu kita tengok kalau orang yang ada bantuan pernafasan kan, orang yang menggunakan bantuan pernafasan ni biasanya dia menggunakan bantuan mesin kan, untuk maknanya untuk dia meneruskan kehidupan. Sebab tu kan kadang-kadang doktor bagi pilihan kan kepada waris kan, sama dia nak meneruskan mesin tadi ataupun maknanya nak dicabut kan. Jadi maknanya di sana ada keharusan. Maknanya boleh untuk kita maknanya memudahkan. Kadang-kadang dia hidup bergantung kepada mesin saja. Kan? Bergantung kepada mesin tadi yang menjalankan dia punya dia punya degupan jantung dia kan. Jadi maknanya kalau kita ambil keputusan untuk apa? Untuk kita cabut tu mesin tersebut, maknanya tidak menjadi satu kesalahan. Bukan kata kita membunuh dia, tetapi maknanya kita memudahkan urusan kata pemergian dia dengan lebih mudah lagi kan. Okey ya. Jadi dia adalah merupakan ruh ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala kan, sebagaimana yang nyatakan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ya. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Katakanlah ruh itu dari perkara urusan Tuhanku dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja. Ya, jadi maknanya urusan kata roh ataupun nyawa adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kan maknanya kita tak boleh nak bahas panjang-panjang tentang roh. Kan maknanya nak tanya roh tu kat mana? Letak roh tu kat mana? Kat tangan ke, kat kaki ke, kat leher ke? Kan. Jadi kita tak tahu sebab itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah maknanya bagi kita ilmu pengetahuan tentang roh ini sangat sedikit. Maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia termasuk dalam perkara-perkara yang ghaibah kan, ghaibiyah kan, perkara yang tak nampak kan. Perkara yang tak nampak ni kita beriman. Kita beriman sahaja ya. Imam Nawawi berkata dalam kitab dia Syarah Muslim, roh ialah satu jisim seni yang mengalir dan menyerap dalam tubuh sebagaimana air menyerap dalam dahan yang hijau kan. Jadi ruh ni satu jisim yang seni, yang halus, yang maknanya dia mengalir dan menyerap dalam tubuh badan kita. Kita tak nampak kan, kita tak nampak bagaimana cara dia kan, bagaimana ruh ni maknanya bergerak
Tak nampak kan. Jadi umpamanya seperti air yang menyerap dalam dahan yang hijau kan. Maknanya mana tahu kita kata mana tanda bahawa pokok itu hidup. Mana tanda dia maknanya menyerap air, kita tengok pokok itu hidup dengan subur. Maksudnya di sana ada air yang diserap dan melalui akar dia, dan di apa di air tadi akan apa memberikan kekuatan kepada pokok tadi untuk apa? Untuk dia hidup subur menghijau kan. Dan Imam Ghazali pula berkata dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, roh ialah semata-mata jauhar, iaitu suatu benda yang bergerak dalam tubuh. Maknanya benda yang kata benda yang halus ya, yang bergerak dalam tubuh manusia kan. Sebab tu kalau orang yang tidur, orang tidur ni kata roh dia akan keluar sementara. Maknanya tidur dan dia akan dikembalikan oleh Allah SWT. Bila kita terjaga, maksudnya ruh kita dah dikembalikan oleh Allah SWT. Sebab tu ada orang melawak kata kalau nak tidur tu janganlah duk tempek muka tu kan. Duk tempek muka tu macam-macam. Jadi dia kata bila roh tu nak masuk balik, mana satu tuannya kan. Tadi dia keluar, rupa tuan dia macam ni. Nak masuk dia tak jumpa cari tuan dia. Sebab tuan dia dah tempek macam-macam kan. Tuan dia sebelum tidur tu tempek kan. Tempek macam-macam masker kan. Nak bagi mulus, nak bagi apa. Flawless apa semua kan. Lepas tu tuan dia terlupa nak bersihkan. Sebelum tidur tu terlupa sambil-sambil tunggu kata berapa minit. Kata kena tampar tu berapa minit je kan. Setengah jam sambil-sambil tunggu tu dia tertidur kan. Bila roh keluar, roh nak masuk balik. Mana satu tuan aku ni kan. Kan. Sebab tu maknanya kita ni, sebab tu dalam Islam maknanya digalakkan supaya apa, kita sebelum tidur untuk kita berwuduk terlebih dahulu kan. Bukan kita tempek-tempek masker dan sebagainya kan. Itu sebelum tidur. Maknanya sebelum kita nak tidur lambat lagi. Kan. Bila betul kita nak tidur, kita ambil wuduk dan kita pun maknanya itu adab dia kan. Maknanya kita ambil wuduk barulah kita tidur kan. Jadi itu di antara adab dia kan. Okey. Yang ketiga, perbahasan ketiga ialah haram menggugurkan janin. Maknanya dari sudut janin kan. Macam mana dari sudut hukum dia kan. Boleh ke kita nak apa? Nak gugurkan janin semudah-mudahnya kan. Jadi para ulama bersepakat ataupun ijma' ulama mengatakan bahawa menggugurkan janin selepas ditiupkan roh adalah haram. Maknanya tiup roh selepas 4 bulan. Kan ini ijma' ulama. Mereka mengkategorikan perbuatan tersebut sebagai jenayah yang tidak halal bagi seorang Muslim melakukannya. Maknanya kalau kita tengok dalam Islam, bila dah tiupkan roh maka tak boleh nak kita dikatakan seperti menggugurkannya tanpa asbab, tanpa sebab-sebab yang telah pun ditentukan ataupun telah pun diperincikan oleh orang yang ada autoriti. Tapi kalau misalnya kata pakar kata sakit puan kata kan kamu tak boleh mengandung, kesannya begini-begini, tiba-tiba seorang tu dia mengandung. Bila dia mengandung, maknanya pakar menasihatkan bahawa kamu perlu untuk menggugurkan kandungan kamu kerana risikonya dari sudut kesihatannya begini-begini kan. Maknanya ada kata orang yang berautoriti memberikan pengesahan tentang kandungan tersebut. Maka di situ diharuskan dari sudut hukum syarak dengan ada orang kata dengan adanya orang kata satu keputusan itu dikeluarkan oleh satu syura di kalangan pakar-pakar di dalam bidang perubatan Muslim, bidang perubatan yang maknanya yang memang pakar yang tahu dan juga yang ditelah pun maknanya merujuk kepada majlis muzakarah ataupun mufti ataupun ulama ya. Jadi maknanya kalau dari sudut kita tengok di sini, dari sudut hukum Islam ni maknanya lepas tiup ruh pun maknanya tak boleh, hukum dia apa? Ijma' ulama mengatakan adalah haram, apatah lagi kalau dah sempurna. Hari ni kita tengok maknanya dalam masyarakat kita berlaku di sana pembuangan janin
pembuangan kanak-kanak baby yang baru dilahirkan. Ada yang kita tengok kan, dicampak daripada tingkat berapa belah kan. Kemudian ada yang dimasuk di flush di dalam apa? Di dalam lubang tandas, ada yang dibungkus dan diletakkan apa? Di tempat pembuangan sampah. Maka jelaslah kat situ, kalau yang kata lepas tiup roh pun dari sudut hukumnya adalah haram, maka apatah lagi perbuatan segelintir manusia yang mananya yang tak ada sifat rahmah dia, kan, tak ada sifat kasih sayang dia. Maknanya mungkin dengan sebab kesilapan yang dia buat, maka dia apa? Dia tidak mahu menerima kehadiran baby tadi. Kehadiran janin tadi maknanya bila lahir je dia buang. Dia buang, dia campak daripada tingkat atas. Kemudian dia ada yang masukkan ke dalam lubang tandas dan sebagainya kan. Jadi ini merupakan orang-orang yang maknanya tak ada sifat kemanusiaan. Tak ada ciri-ciri sifat kemanusiaan, tak ada rahmah dalam diri mereka. Kan. Jadi itu dia yang Islam ajar pada kita kan. Maknanya jenayah maknanya dikira sebagai satu jenayah kan. Maknanya menggugurkan janin selepas ditiup roh ni adalah haram. Apatah lagi kalau dah sempurna kita buang. Itu kira sebagai satu jenayah ya. Mereka mengkategorikan perbuatan tersebut sebagai jenayah yang tidak halal bagi seorang Muslim melakukannya. Maknanya kalau seorang tu maknanya ada, maknanya kita ada sifat ciri-ciri seorang Islam, maka sekali-kali kita tidak akan melakukan perbuatan terkutuk. Perbuatan tersebut, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kerana sesungguhnya ia adalah jenayah terhadap benda hidup yang telah sempurna kejadiannya dan ternyata kehidupannya. Sebab apa? Sebab mereka ni ataupun baby tadi, janin tadi juga dia ada apa? Dia ada hak untuk dia hidup. Kalaulah kata punca dia lahir tu adalah dengan sebab kesilapan yang dilakukan oleh ibunya. Dengan sebab terlanjur, dengan sebab zina ataupun dengan sebab-sebab yang lain, diperkosa dan sebagainya, maka itu maknanya tidak menjadi asbab untuk kita seorang tu maknanya mengambil sikap untuk membuangnya ataupun membunuhnya kan. Hari ni kita tengok ada kan secara haram pun ada buat kan, maknanya kalau dah cukup dah tahu mengandung 4 bulan kan, 4 bulan lebih tak nak janin tersebut, pergi dekat klinik-klinik yang berbayar kan, untuk apa? Untuk gugurkan kandungan tersebut. Jadi maknanya kat situ syubhah. Syubhah maknanya doktor yang doktor yang melakukan perbuatan tersebut, nurse yang maknanya yang mendaftarkannya, semua mendapat kata terpalit dosanya. Kan, bukan setakat mak yang menggugurkan tadi dapat dosa, bahkan orang-orang yang serta dalam dalam perbuatan tersebut semuanya terpalit mendapat saham dosa mereka. Ya, wa iyazubillah ya. Wajib membayar diat dengan sebab pengguguran tersebut, iaitu sekiranya janin itu gugur dalam keadaan hidup dan kemudiannya mati dengan sebab tersebut. Ya. Dia ada dari sudut apa? Dalam agama Islam ni, dalam bab hukum ni dia ada hukum diat kan. Diat, dipanggil diat. Apa yang maksudkan dengan diat? Diat ini itu pembayaran yang dikenakan ke atas pesalah yang membunuh janin. Ya, itu benar diat ya. Dan diat janin ini dipanggil dalam bahasa Arab dia disebut al-ghurrah. Ghurrah ya. Diat ghurrah. Diat ghurrah ni apa? Diat yang dikenakan ke atas orang yang menggugurkan kandungan dia. Ya, menggugurkan kandungan dia dinamakan dia dikenakan diat ataupun ganti rugi kan, diat ataupun hutang yang perlu dia yang dia perlu bayar kan. Sebab apa? Pernah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang mana dua orang wanita daripada Bani Huzail ya, dia orang bergaduh saling lontar-melontar kan, lontar batu kan, menyebabkan salah seorang wanita tadi yang sedang bergaduh tadi, salah seorangnya tu mengandung. Kan tengah bergaduh, ambil batu lontar apa semua, tiba-tiba wanita yang mengandung tadi maknanya dia terbunuh dan kandungan dia juga terbunuh. Kan, jadi mereka pun mengadu pada Rasulullah. Maka Rasulullah perintahkan supaya apa?
supaya salah seorang daripada kaum yang telah menyebabkan terbunuhnya wanita yang mengandung tadi, maka mereka kena bayar diat. Diat bagi janin yang disebut diat diat al-ghurrah. Iaitu apa dia? Iaitu membebaskan hamba lelaki ataupun perempuan. Itu dari sudut diat dia lah kan. Dari sudut apa? Ganti rugi yang perlu dia bayar kan. Tetapi di sana ada ulama yang membahaskan tentang diat ghurrah ini. Dia ikut dia punya keadaan ibu. Kalau ibu tadi selamat, kata jika ibu tadi hidup, maka ulama sepakat bahawa diwajibkan ghurrah atas pelakunya tanpa kira siapa pelaku dia. Kada mak dia ke ataupun orang lain kan. Tapi dalam perbahasannya, kalau mak sekali menggugurkan kandungan, hukum dia haram, tapi dia kena kata dia kena tidak dikenakan diat ghurrah tadi. Tapi kalau orang lain yang melakukannya menyebabkan keguguran, maka di sana ada diat dia kan. Jadi kalau kita tengoklah kan dalam perbahasan tentang apa diat tu sendiri, di sana dia bahagikan diat tu kepada sebut diat mughallazah dan diat mukhaffafah. Bukan najis saja ada mughallazah mukhaffafah ya. Dia ada diat ini pun ada mughallazah dan ada mukhaffafah. Maknanya mughallazah tu berat. Diat yang berat. Kalau mukhaffafah ni diat yang ringan kan. Tapi kalau tengok dia punya apa tu, dia punya diat yang dikenakan tu yang ringan pun berat juga. Sebab kita tengok kita tengok dalam kitab fiqh kan, dalam kitab fiqh bahawa diat denda berat yang diwajibkan ke atas kata diat yang dikenakan ke mughallazah ni, diat dia lah apa, dia kena bayar 100 ekor unta. 100 ekor unta tu dia kena ikut dia punya apa, umur unta tadi. Dia kata pertama 100 ekor tu kategori dia, pertama 30 ekor unta betina umur 3 tahun. Yang kedua 30 ekor unta betina umur 4 tahun. Yang ketiga 40 ekor unta betina bunting. 40 ekor unta betina bunting umur 5 tahun. Kenapa? Boleh tanya kenapa pula ukuran dia unta? Sebab zaman tersebut unta adalah binatang yang paling mahal. Kalau kita buat kita nisbah kepada jumlah duit, nilai harga satu ekor unta, katalah kita kata 4,000. 4,000 kan? 4,000. Mungkin harga dia akan berbeza-beza mengikut kadar umur kan. Kalau yang bunting harga beza. Kalau kita kata ambil lah satu ekor unta tu harga 5,000. Maknanya 100 ekor unta dia kena bayar 5,000 kali 100 jadi 500,000. Dekat setengah juta lah juga kan. Kan. Itu diat yang kita kata mughallazah. Diat yang ringan, diat yang berat. Adapun nisbah dari diat yang mukhaffafah, 100 ekor unta juga, tetapi dia kata 20 ekor unta umur 3 tahun, 20 ekor unta umur 4 tahun, 20 ekor unta betina umur 2 tahun, 20 ekor unta jantan umur 2 tahun dan 20 ekor unta betina umur 1 tahun. Banyak juga kan dia punya diat tu, walaupun mukhaffafah tapi tetap berat juga kan. Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan bahawa Islam ni sangat memelihara nyawa. Sebab tu maknanya diat dia pun adalah agak berat. Supaya apa? Supaya kita ni jangan mudah-mudah untuk kita nak membunuh ataupun nak menghilangkan nyawa walaupun kategori dia adalah janin. Kan sangat berat ya. Jadi itu bahaskan tentang diat lah kan. Jadi kalau nak ikut perbahasannya tu banyak detail lagi dalam bab fiqh ya, bab diat ya. Okey ya. Wajib membayar diat dengan sebab pengguguran tersebut, iaitu sekiranya janin itu gugur dalam keadaan hidup dan kemudian mati dengan sebab tertentu. Sekiranya ia gugur dalam keadaan sudah mati, dikenakan denda harta benda yang lebih ringan daripada kes yang pertama. Kan? Maknanya tadi, kalau yang pertama tadi mughallazah, diat mughallazah. Kan? Yang kedua mungkin diat yang lebih ringan pun, diat mukhaffafah pun masih berat lagi. Kan? Jadi menunjukkan apa?
sangat pentingnya nyawa itu dijaga, ya. Adapun menggugurkan janin sebelum ditiupkan roh padanya, maka hukumnya juga tetap haram. Ya, ini adalah pendapat kebanyakan fuqaha dan dalilnya ialah hadis-hadis sahih yang menceritakan bahawa penciptaan bermula daripada mani, selepas inya stabil berada di dalam rahim ibu. Jadi maknanya sama ada gugurkan janin itu selepas ditiupkan roh ataupun sebelum ditiupkan roh, maka hukumnya tetap haram. Jadi tengok hari ni macam-macam lah kan orang kan. Tak bersedia lagi dengan alasan apa. Kenapa kamu nak gugurkan? Kata belum cukup. Belum cukup lagi, belum tiup roh lagi, belum cukup 4 bulan boleh gugurkan. Kenapa saja-saja tak bersedia dah nak jadi, tak bersedia nak jadi apa? Ibu dan ayah. Kan macam-macam alasan yang kita tak relevan kan. Sebab matlamat perkahwinan tu ialah untuk mendapatkan zuriat. Kan maknanya maknanya mengharuskan, maknanya pernikahan, maknanya berlakunya pernikahan itu antara matlamat dia lah untuk apa? Untuk mendapatkan zuriat yang sah, yang halal, dengan cara yang halal. Habis tu kalau dah Allah kurniakan, ada orang yang Allah kurniakan apa? Awal kan, maknanya awal perkahwinan, terus dapat zuriat. Kan? Alhamdulillah. Ada orang yang berpuluh tahun, belasan tahun, tak dikurniakan zuriat. Nak zuriat tapi tak dapat. Jadi maknanya setiap orang tu perlu apa? Perlu bersyukur dengan apa? Dengan rezeki yang Allah kurniakan kepada dia. Jangan jadi alasan kan? Memberikan alasan tak bersedia lagi, tak nak zuriat lagi, nak enjoy lagi dan sebagainya kan. Imam Muslim meriwayatkan daripada Huzaifah bin Usaid bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marra bin nutfah 42 lailah wa fi riwayatin bid'un wa arba'una lailah ba'atsallahu malakan fasawwaraha wa khalaqa sam'aha wa basaraha wa jildaha wa lahmaha wa 'izamaha." Yang bermaksud apabila berlaku genap 42 malam. Itu dalam riwayat yang lain lebih daripada 40 hari. Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan malaikat, maka ia pun membentuknya dan menciptakan pendengaran, penglihatan, kulit, daging dan tulang belulangnya. Maknanya dalam riwayat yang lain bahawa Rasulullah menerangkan maknanya bila dah berlalunya 42 malam ataupun 40 hari kan, maknanya Allah SWT dah perintahkan para malaikat ni untuk membentuk janin tadi, membentuk taswir dia, dan juga maknanya menciptakan pendengaran dia, dan menciptakan penglihatan dia. Jadi kita tengok kan, dalam hadis ni maknanya Allah ciptakan pendengaran dahulu, barulah diikuti dengan penglihatan. Kan, pendengaran dulu barulah penglihatan. Jadi maknanya apa? Pendengaran ni, sebab tu baby ni dia dengar dulu. Dia maknanya baby yang baru lahir ni dia akan mendengar dahulu. Kan, daripada dia melihat. Maknanya baby lahir kan, baru lahir. Kalau kita test je kan, kita ambil pen ataupun jari kita letak acukan dia hadapan muka dia kan. Dia tak berpaling. Tapi bila kita bunyikan, kata kita dengarkan bacaan Al-Quran, dia akan mendengar. Sebab apa? Sebab Allah ciptakan pendengaran dahulu. Kan, pendengaran dahulu kan. Jadi sebab tu bila baby dilahirkan, kita diperintahkan, ibu bapa diperintahkan untuk apa? Memperdengarkan laungan azan di telinga kanannya dan iqamah di telinga kirinya. Kan, supaya perkataan yang mula-mula yang didengar oleh baby tadi ialah kalimah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, jadi maknanya semua bila kata rata-rata kan, sebahagian besar maknanya umat Islam ni, maknanya bila lahirnya baby dia pasti akan memperdengarkan kalimah tauhid. Maknanya kalimah tauhid yang mula-mula sampai ataupun yang mula-mula didengar oleh kanak-kanak tadi, dan kalimah tauhid lah juga yang perlu kita perdengarkan apabila kita sebelum kita bertemu dengan Allah, iaitu ketika mana sakaratil maut.
Dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karangan Ibnu Rajab Al-Hambali muka surat 42 nyatakan bahawa ada di kalangan fuqaha yang telah mengharuskan wanita untuk menggugurkan janin yang dikandungnya selagi mana tidak ditiupkan ruh. Mereka melihat masalah pengguguran ini sama seperti masalah al-azal. Ini adalah pendapat yang lemah kerana janin adalah anak yang telah pun bermula kejadiannya dan mungkin sudah terbentuk kejadiannya, sedangkan dalam masalah azal tidak ada kaitan sedikit pun dengan janin. Bahkan al-azl itu hanya penyebab tertegahnya kejadian anak. Kadang-kadang perbuatan itu juga tidak berjaya kerana Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki sebaliknya. Jadi maknanya dalam kata kitab Ibn Rajab Jami'ul Ulum wal Hikam ni dia membahaskan bahawa ada di kalangan fuqaha yang mengharuskan menggugurkan janin sebelum ditiupkan roh dengan membuat perbandingan dengan masalah azal. Tapi pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Jadi azal ni tak sama. Dia kan maknanya apa dia maksud al-azlu tu? Al-azlu. Biasa dengar perkataan azal tak? Biasa dengar apa maksud al-azlu tu? Azal. Azal ni maksud dia apa? Kita nak kena jelas apa dia maksud al-azlu tu? Maknanya dengan pengguguran janin yang telah sebelum ditiupkan roh. Al-azal ini ialah suatu perbuatan kita ketika mana bersama dengan suami isteri bersama, kemudian dia tak nak air mani tadi masuk ke dalam faraj isteri dia, maka sebelum maknanya bila air mani dia nak keluar, lelaki tadi bila nak keluar air mani tadi, maka dia keluarkan di luar faraj isteri dia. Ketika mana dia bersama dengan isteri dia. Ketika mana suami isteri bersama, ketika mana mani itu nak keluar, maka dia pun keluarkan di luar faraj isteri dia. Maka itu dinamakan azal. Dia tak sama dengan kaedah maknanya seorang itu menggugurkan janin dia. Jadi azal ini asbab untuk apa? Tertegahnya kejadian anak. Kan? Tujuan apa? Tujuan dia buat azal tadi supaya apa? Supaya isteri dia tidak mengandung. Maknanya air mani suami tidak bertemu dengan air mani isteri dalam persukuhan tadi. Jadi dia keluarkan air mani tadi supaya maknanya tidak berlakunya orang kata anak. Benih tadi tak jadi. Tetapi kadang-kadang azal itu juga menyebabkan berlakunya kata dengan izin Allah kadang-kadang tak berjaya. Dia tujuan untuk apa? Supaya tidak melahirkan zuriat kan? Ataupun tujuan dia nak menjarakkan anak dia kan? Nak jarakkan anak dia buat cara azal. Tapi kadang-kadang perbuatan azal tersebut tidak berjaya. Kenapa? Kerana Allah menghendaki di sebaliknya. Okey. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali jilid kedua muka surat 51, al-azlu tidak sama seperti pengguguran dan menanam anak hidup-hidup kerana perbuatan itu adalah jenayah terhadap kejadian yang telah ada. Jadi azal tak boleh kita samakan dengan pengguguran janin. Azal tadi sebelum maknanya masa persetubuhan berlaku maka dia buat azal. Ada pun maknanya pengguguran janin tu benih tu dah ada. Kan benih tu dah hidup dalam rahim isteri tadi. Jadi kejadian manusia ada beberapa peringkat. Peringkat pertama ialah jatuhnya air mani lelaki ke dalam rahim dan bercampur dengan air mani perempuan lalu ia bersedia untuk menerima kehidupan. Merosakkan keadaan ini adalah jenayah. Maknanya kita menggugurkan dia setelah berlakunya percampuran air mani lelaki dan air mani perempuan, maknanya dah terbentuk daripada nutfah kepada alaqah kepada mudghah tu, maka bila kita rosakkan dia, sengaja kita rosakkan dia, maka itu dah dimasuk dalam kategori apa? Melakukan jenayah. Sekiranya mani telah bertukar menjadi segumpal darah, maka merosakkannya adalah jenayah yang lebih keji. Dan sekiranya telah ditiupkan roh dan telah ditetapkan kejadiannya, maka jenayah itu bertambah keji lagi. Dan kemuncak kekejian dalam jenayah ini ialah
apabila anak terpisah daripada rahim dan lahir dalam keadaan hidup, kemudian kita apa? Sebenarnya kita pun musnahkan dia. Maknanya dah keluar, maknanya dah lahir sempurna, dah ada, dan kemudian hidup. Kemudian sebab kita tak nak terima dia, maka kita pun buang dia. Buang dia kat tempat sampah, buang dia kat kat tepi longkang, buang dia kat taman, taman permainan, buang dia dekat tepi-tepi jalan. Yang baik sikit mungkin buang dekat dekat depan pintu masjid. Tu baik sikit lah agaknya kan, ada peri kemanusiaan kan. Jadi maknanya di situ nak menunjukkan kepada kita bahawa Islam ini sangat memelihara nyawa kan. Maknanya nyawa itu sangat penting walaupun baru ditiupkan roh kan, walaupun baru beberapa bulan, maka dia perlu dijaga kan. Sebab semuanya itu adalah datang bukan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian perbahasan seterusnya ialah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua kejadian makhluk sebelum ia diciptakan lagi. Semua perkara yang berlaku pada makhluk sama ada iman, taat, kufur, maksiat, bahagia ataupun celaka, semuanya berada dalam pengetahuan ataupun ilmu Allah Subhanahu wa taala dan juga iradahnya. Banyak nas yang menyebut berkenaan penetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala seperti mana disebut dalam Sahih Bukhari daripada Ali bin Abi Talib daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersakna bahawasanya Nabi bersabda, ma min nafsin manfusah illa waqad kataballahu makanaha minal jannah awin nar wa illa qad kutibat syaqiyatun aw sa'idah. Faqala rajulun ya Rasulullah afala namkuthu ala kitabina wa nad'ul amal. Faqala i'malu fakul muyassarun lima khuliqa lahu amma ahlus sa'adah وييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة وييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Jadi dalam hadis dalam Sahih Bukhari ni daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu daripada Rasulullah menyatakan bahawa tiada satu jiwa yang bernyawa kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menulis tempatnya sama ada syurga ataupun neraka, celaka ataupun bahagia. Lalu seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, apakah tidak boleh kita hanya berpegang dengan kitab yang ditentukan oleh Allah? Maknanya Rasulullah menjelaskan bahawa setiap nyawa, satu jiwa yang bernyawa, mana Allah dah tuliskan. Kan? Maknanya setiap nyawa ataupun setiap jiwa itu Allah dah tuliskan. Sama ada ni ahli syurga ke, ahli neraka ke, celaka ke, bahagia dia, semua telah pun dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sahabat bertanya kan, wahai Rasulullah, apakah tidak boleh kita hanya berpegang dengan kitab yang telah pun ditentukan oleh Allah bagi kita dan meninggalkan amal? Kalau macam tu, wahai Rasulullah, tak perlulah kita beramal. Kita berpegang je dengan takdir yang Allah dah tentukan. Kan? Apa jawab Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, kamu hendaklah beramal. I'malu, beramallah kamu. Setiap orang dimudahkan untuk beramal dengan apa yang diciptakan baginya. Adapun ahli kebahagiaan, ini syurga, mereka dimudahkan untuk melakukan amal dan ahli syurga. Maknanya orang tu kalau Allah takdirkan dia, Allah tetapkan dia menjadi ahli syurga, kan, maka Allah akan permudahkan jalan-jalan ataupun asbab untuk dia menjadi orang yang soleh, orang yang melakukan kebaikan. Kalau misal kata Allah tetapkan dia menjadi ahli neraka, maka Allah akan permudahkan dia untuk apa? Untuk apa? Untuk melakukan perkara ataupun amalan-amalan ahli neraka. Kemudian baginda Rasulullah membaca ayat yang bermaksud
Jelasnya adapun orang yang memberikan apa yang ada padanya ke jalan kebaikan dan bertakwa, iaitu mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya, serta dia mengakui dengan yakin akan perkara yang baik, maka sesungguhnya kami akan memberikan kemudahan-Nya untuk mendapatkan kesenangan syurga. Kan maknanya fa amma man a'ta wattaqa, kan, wa saddaqa bil husna, fasanuyassiruhu lil yusra. Maka Allah akan permudahkan jalan dia untuk apa? Untuk mendapat melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Sebab tu kita ni disuruh, dituntut untuk kita beramal, kan. Apa juga amalan, daripada sekecil-kecil amalan sehinggalah kepada sebesar-besar amalan. Maknanya Allah perintahkan untuk kita laksanakan amalan tersebut. Kan, sebab tu dalam Al-Quran sebut faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Buatlah amal walaupun amal itu sekecil atom, sekecil zarah. Buatlah amal kebaikan. Dan amal kebaikan tu walaupun sekecil atom, sekecil zarah akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga amal kejahatan walaupun sekecil-kecil atom akan juga dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka i'malu. Kita beramal lah, kita buatlah amal, kan. Sebab apa? Sebab kita tak tahu manakah satu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita rasa amalan itu kecil pada pandangan mata kita tetapi besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh apa? Contoh kita berjumpa dengan sahabat kita, kan, dan daripada jauh kita dah menunjukkan muka yang ceria, senyum, senyum kepada saudara kita. Kan, kita kata kecil je amalan tu, kita senyum, senyum, kan. Kan Nabi sebut, kan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Maknanya kamu senyum ketika mana kamu bertemu dengan saudara kamu, maka itu dah dikira sadaqah. Itu kita nampak benda yang kecil saja. Maknanya Islam ajar perkara yang kecil juga, sekecil-kecil amalan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Hatta kalau kita tengok ada benda yang menyakitkan di tengah jalan, ada duri, ada paku, kita ambil sebab apa? Kita tak nak orang lain terluka ataupun tercedera, maka itu juga dikira sebagai sedekah. Itu dikira juga sebagai amal kebajikan. Mungkin kita pandang rendah, kita rasa kalau orang tu infak ribu-ribu atau ratus ribu, kita besarnya amalan dia, kan. Kata besarnya pahala yang dia dapat, kan. Dia infak. Dia infak nak bina apa? Nak bina masjid, nak bina tahfiz ke, nak bina surau ke. Ataupun kita nampak dia selalu berinfak. Kita rasa infak dia tu sangat besar nilai dia. Itu nilai dari sudut mata manusia. Tetapi belum tentu lagi. Kalau dia buat tu kerana apa? Kerana nak mendapatkan pujian manusia, kerana riak, kerana sum'ah, tak dikira di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Begitu juga maknanya dalam firman Allah tadi, kata sesungguhnya sebaliknya orang yang bakhil daripada berbuat kebajikan. Maknanya bakhil, maknanya orang minta tolong dia, orang kata berat tulang, kan. Orang ulurkan tabung derma, dia buat pejam mata, kan, itu bakhil lah, kan. Dan merasa cukup dengan kekayaan dan kemewahannya, kan. Maka sesungguhnya kami akan memberikan kepada kemudahan untuk mendapat kesusahan dan kesengsaraan, kan. Maknanya kalau orang tadi maknanya syaqi, kan, maknanya dia menjadi orang yang syaqi ataupun ditetapkan menjadi ahli neraka, maka Allah akan jalan-jalan untuk menuju kepada kemurkaan Allah tu sangat banyak dilakukan. Benda yang tak elok tu dia suka. Kan, benda yang dilarang oleh Allah tu dia sentiasa suka, kan. Jadi itu apa? Tanda maknanya Allah SWT maknanya tidak memberi kemudahan kepada dia untuk mendapat kesenangan di negeri akhirat. Maknanya dunia lagi kita dah nampak, Allah, kan, kita tengok mudahnya, kan. Dia dapat apa? Dia dapat duit mudah, kan. Hidup dia senang, tapi dengan cara yang apa? Dengan cara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang dia dapat di dunia itu hanya merupakan kesengsaraan yang akan dia hadapi di
di negeri akhirat. Ya. Oleh kerana itu ilmu Allah SWT tidak menghalang ataupun menafikan ikhtiar dan tujuan niat para hamba. Kerana ilmu adalah sifat yang tidak memberi kesan. Allah SWT telah memerintahkan makhluknya agar beriman dan taat serta melarang mereka daripada kufur dan melakukan maksiat. Ini semua adalah dalil bahawa hamba mempunyai ikhtiar dan niat untuk mencapai keinginannya. Jadi maknanya walaupun kita kata ilmu Allah tadi maknanya dengan kehendak Allah SWT, tapi di sana tidak ada kata tidak menafikan ikhtiar kita. Maknanya kita kena berusaha lah. Berusaha untuk apa? Untuk menjadi manusia yang lebih baik daripada sehari ke sehari. Kan maknanya kita ni Allah bagikan kepada kita akal. Kan Allah kurniakan kepada kita akal, maka dengan akal itulah yang maknanya kita maknanya berpandukan kepada hidayah Allah, berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita boleh kenal di antara yang hak dengan yang batil. Maka kita ada pilihan. Kan? Bukan maknanya kita tak ada pilihan. Kita ada pilihan. Allah bagi kita akal. Akal kita ni boleh membezakan yang hak dengan yang batil. Maknanya kalau kita tahu yang ini hak, maka kita ikut. Yang ni batil, maka kita tinggalkan. Ya. Dengan sebab tu Allah Subhanahu Taala nyatakan di dalam Al-Quran, ya, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi diri manusia dan yang menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan kejadiannya serta mengilhamkan untuk mengenal jalan yang membawanya kepada kejahatan dan yang membawanya kepada takwa. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih bertambah-tambah bersih dengan iman dan kebajikan, dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu kusut dan terbenam kebersihannya dengan sebab kekotoran maksiat. Kan maknanya kita ni maknanya Allah bagi pilihan nak pilih jalan yang mana. Nak pilih jalan fujur ataupun nak pilih jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi maknanya semuanya terletak kepada iman kita, kan? Maknanya iman kita ni maknanya perlu kita apa? Perlu kita gelap, perlu kita apa? Tambahkan dengan makrifah kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maka di situlah maknanya kita akan dapat mengenal jalan sama ada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Jadi terpulang kepada kita kata tepuk dada tanya iman kita. Kan maknanya kita perlu sentiasa untuk kita apa menggilap iman kita ni supaya kita dapat membezakan antara yang hak dengan yang batil, maka kita menjadi golongan yang muflih, menjadi golongan yang berjaya. Kan maknanya kalau kita membersihkan jiwa kita, kita akan mendapat ataupun digolongkan menjadi golongan apa? Muflihun. Pada aflahal muflihun. Menjadi golongan yang berjaya. Kan maknanya kita tengok dalam surah apa? Surah Al-Mu'minun, kan. Maknanya ciri-ciri orang yang beriman macam mana, kan. Maknanya orang yang membersihkan jiwa dia, membersihkan hati dia, dan juga maknanya melaksanakan amal soleh, kan. Apa yang diperintahkan oleh Allah dia buat, apa yang dilarang oleh Allah dia tinggalkan. Jadi mudah-mudahan saya rasa setakat itu dulu perbahasan kita pada petang ini tentang peringkat kejadian manusia dan kesudahannya. Jadi akan datang kita akan sambung dalam perbahasan yang seterusnya, iaitu berhujah dengan qadar ataupun ketentuan Allah Subhanahu wa Taala. Jadi kalau ada apa-apa pertanyaan ataupun ada sahabat-sahabat yang nak apa nak berkongsi, dipersilakan. Nak berkongsi pandangan, pendapat, kefahaman, ilmu, boleh share. Dipersilakan. Untuk rakan-rakan. Tak ada?
Tak Ustazah ada. Khadijah ada nak share? Untuk hari ni tak ada. Tak ada. Jadi insyaAllah kalau tak ada, mudah-mudahan kita sama-sama dapat mengambil manfaat, iktibar dan kefahaman daripada perbahasan hadis kita pada petang ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang itu daripada kelemahan diri sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.